Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami ingin membentangkan perbentangan satu bagi subjek Pengajian Malaysia MPU 2163. Dan ini adalah ahli-ahli kumpulan kami, Muhammad Izzaham bin Zainal, Muhammad Haziq bin Khairul Anwar, Muhammad Aiman Faiz bin Mazlan, Muhammad Faiz Azim bin Ibrahim, dan akhir sekali Muhammad Saifullah bin Muhtar. Baiklah, ini adalah soalan yang kumpulan kami akan bentangkan pada hari ini, iaitu soalan 4. Jelaskan perkara-perkara berikut yang berkaitan agama Islam dalam perlembagaan, kemudian bincangkan kenapa Islam telah dipilih sebagai agama rasmi persekutuan. Perkara 3/1, perkara 8, perkara 11, perkara 12, perkara 121, perkara 150 dan akhir sekali kedudukannya di Pertuan Agong dalam perlembagaan. Pertama sekali, saya akan membentangkan untuk bahagian pengenalan. Pertama, Islam adalah agama rasmi persekutuan. Seperti yang kita ketahui, Islam merupakan agama rasmi persekutuan ataupun agama rasmi bagi negara Malaysia. Hal ini juga kerana majoriti masyarakat Malaysia juga beragama Islam. Islam telah lama bertapak di tanah Melayu melalui sejarah yang telah kita pelajari di mana wujudnya sebuah tamadun Islam di Nusantara melalui Raja-Raja Melayu Islam dan rakyatnya. Yang kedua, Islam memberi pengaruh yang besar terhadap kerangka perlembagaan persekutuan. Islam banyak memberi pengaruh yang besar kerana terdapat banyak undang-undang mengenai agama Islam yang telah termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Hal ini adalah kerana juga Islam adalah agama rasmi bagi negara Malaysia. Yang ketiga, keputusan kehakiman yang membentuk undang-undang sangat penting di Malaysia. Keputusan ini adalah sangat penting kerana Malaysia merupakan negara berperlembagaan. Walau bagaimanapun, dalam isu kedudukan Islam dalam perlembagaan, keputusan-keputusan mahkamah tidak kesemuanya menjernihkan keadaan. Malah, ada antara keputusan-keputusan itu yang tidak begitu serasi dengan struktur di dalam perlembagaan secara keseluruhannya. Hal ini menimbulkan perbahasan di kalangan sarjana dan pengamal undang-undang. Dengan itu, wujudnya nombor 4 iaitu wujudnya undang-undang mengenai agama Islam dalam perlembagaan Malaysia. Yang pertama menjelaskan bahawa agama Islam merupakan agama persekutuan. Seperti yang kita sedia maklum, agama bagi negara kita Malaysia atau lebih sebenarnya dipanggil sebagai agama persekutuan adalah agama Islam seperti yang termaktub dalam perkara 11 iaitu agama rasmi negara. Okey, yang kedua, undang-undang Islam hanya terpakai kepada orang Islam sahaja. Perkara ini adalah bagi mengelakkan kekeliruan antara rakyat-rakyat Malaysia yang beragama lain, contohnya agama Buddha atau agama Hindu, dan undang-undang ini hanya termaktub kepada orang Islam sahaja. Okey, yang ketiga, Parlimen diberi kuasa untuk menentukan sejauh mana undang-undang Islam dapat dilaksanakan. Okey, untuk perkara ini maksudnya Parlimen diberi kuasa untuk menggubal atau mewujudkan sesuatu undang-undang bagi yang berkaitan dengan agama Islam. Okey, dan yang keempat adalah undang-undang keluarga dan diri orang Islam secara umumnya boleh diputuskan oleh mahkamah syariah. Contohnya bagi urusan yang berkaitan dengan perceraian atau masalah rumah tangga secara khususnya, bagi orang yang beragama Islam akan diuruskan oleh mahkamah syariah, dan untuk kes-kes yang berat yang melibatkan pembunuhan atau kecederaan akan diteruskan di mahkamah sivil. Selain itu, untuk perkara 8 berkenaan dengan kesamarataan di sisi undang-undang. Pertama sekali, dalam perkara ini menjelaskan semua orang adalah sama. Perkara 8 menjelaskan bahawa semua orang adalah sama di sisi undang-undang dan berhak mendapat hak yang sama rata. Dengan ini, masyarakat yang beragama Islam yang menetap di Malaysia juga sudah pasti akan mendapat hak yang sama dengan masyarakat yang beragama lain. Hal ini dapat membuktikan bahawa hak orang Islam di negara Malaysia juga terpelihara. Yang kedua, orang Islam berhak mendapat perlindungan yang sama rata. Perlembagaan persekutuan telah memperuntukkan semua warga adalah sama di sisi undang-undang. Jadi, mereka sudah pasti berhak mendapat perlindungan secara saksama dan adil. Dengan ini, orang Islam di Malaysia tidak akan tersisih dan akan mendapat kesamarataan dari segi perlindungan di dalam negara ini.
Yang terakhir, tidak boleh ada diskriminasi. Tidak boleh ada diskriminasi ataupun layanan yang tidak adil terhadap warga negara semata-mata atas alasan salah satunya adalah agama dalam mana-mana undang-undang ataupun dalam pelantikan kepada apa-apa jawatan atau pekerjaan di bawah sesuatu pihak berkuasa awam. Dengan ini dapat menunjukkan bahawa tidak akan ada satu sifat yang tidak adil walaupun orang itu berlainan agama. Jadi, walaupun Islam merupakan agama yang rasmi di negara ini, diskriminasi jelas sekali tidak diamalkan dalam apa-apa pelantikan dan sebagainya. Dan seterusnya juga kita akan lihat persamaan yang terdapat dalam perkara 8-1 Perlembagaan Malaysia yang mempunyai persamaan dalam salah satu fasal yang terdapat dalam Piagam Madinah. Kedua-dua ini menitik beratkan hak kesamarataan dalam mendapatkan perlindungan walaupun seseorang itu berlainan agama dan juga kaum. Dari sini kita dapat lihat Perlembagaan Malaysia juga mempunyai persamaan dengan Piagam Madinah, iaitu salah satu perlembagaan yang pertama bertulis di dunia yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW. Perkara 11. Kebebasan beragama. Pertama, berhak untuk menganut agama dan mengamalkannya. Baiklah, di sini apa yang ingin dijelaskan ialah setiap rakyat Malaysia berhak untuk menganuti dan mengamalkan agama masing-masing. Yang kedua, tidak boleh dipaksa membayar bagi agama selain agamanya sendiri. Baiklah, apa yang ingin dijelaskan di sini, tiada siapa pun boleh dipaksa bagi membayar apa-apa cukai jika diperuntukkan, lebih-lebih lagi ianya bukan daripada agamanya sendiri. Yang ketiga, setiap agama berhak mengawal ataupun menguruskan hal ehwal agamanya sendiri. Baiklah, apa yang ingin dijelaskan, setiap kumpulan agama berhak menguruskan hal ehwal agamanya sendiri, termasuklah menubuh, menyenggara, memiliki harta atau memiliki institusi. Yang keempat, Undang-Undang Persekutuan boleh mengawal orang agama Islam ataupun orang beragama Islam. Baiklah, apa yang ingin dijelaskan di sini pula, undang-undang dalam Malaysia, iaitu sama ada undang-undang negeri ataupun undang-undang wilayah persekutuan, boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa kepercayaan agama dalam kalangan orang Islam. Apa yang dimaksudkan di sini ialah orang bukan Islam sememangnya akan dikawal sepenuhnya dan terikat sepenuhnya oleh perlembagaan bagi mengelakkan berlakunya kekacauan dalam agama. Kelima ataupun yang terakhir, tidak membenarkan perbuatan berlawanan dengan undang-undang am. Baiklah, apa yang ingin dijelaskan di sini ialah apa-apa yang berkaitan ataupun yang berlawanan dengan undang-undang ataupun perlembagaan sememangnya tidak boleh dilawan mengikut perlembagaan. Untuk poin yang pertama, setiap kumpulan agama berhak menubuhkan institusi bagi pendidikan kanak-kanak dalam agama kumpulan itu sendiri. Dengan hak yang diberikan seperti ini, sudah pasti agama Islam juga diberikan hak untuk menubuhkan institusi pendidikan bagi mendidik kanak-kanak yang beragama Islam. Dengan wujudnya institusi seperti pusat tahfiz, sekolah pondok dan juga sekolah rendah agama, kanak-kanak sudah pasti akan mendapat pendidikan agama secara formal dan lebih signifikan. Untuk poin yang kedua pula, tiada sesiapa dipaksa mengambil bahagian dalam upacara agama selain agamanya sendiri. Kenyataan ini juga seiring dengan agama Islam yang di mana bersifat untuk tidak memaksa penganut lain untuk mengamalkan dan juga mengambil bahagian dalam agama itu sendiri. Masyarakat Malaysia juga bebas untuk memilih sama ada mengambil bahagian ataupun tidak dalam upacara agama lain selain daripada agama Islam seperti Thaipusam, Wesak dan lain-lain. Untuk poin yang ketiga pula, agama bagi seseorang yang berumur kurang dari 18 tahun ditentukan oleh ibu bapa atau penjaganya. Bagi keluarga yang beragama Islam, di mana kedua-dua ibu bapa
merupakan orang Islam, maka anaknya juga semestilah menganut agama Islam. Dengan hal ini, ia tidak akan menimbulkan apa-apa isu keagamaan bagi seorang kanak-kanak di bawah 18 tahun dalam pemilihan agamanya, khususnya bagi orang Islam. Dan untuk poin terakhir pula, Undang-Undang Persekutuan dan Undang-Undang Negeri boleh mengadakan bantuan khas. Dengan poin yang dinyatakan, pihak yang terlibat dibenarkan untuk membuat bantuan kewangan khas atau untuk menubuhkan ataupun menyelenggara yayasan dalam agama itu sendiri. Seterusnya kita akan lihat untuk perkara 121 berkenaan dengan Badan Kehakiman. Pertama, menghalang Mahkamah Sivil mencampuri bidang kuasa Mahkamah Syariah. Melalui peruntukan ini jelas bahawa Mahkamah Tinggi Sivil tidak boleh mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Ini kerana sebelum pindaan itu dibuat terdapat beberapa kes seperti wakaf, penjagaan anak, mungkir janji untuk berkahwin dan lain-lain, di mana Mahkamah Sivil telah membuat keputusan mengenai perkara yang termasuk dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah dan ada kalanya telah mengubah keputusan yang telah dibuat di Mahkamah Syariah. Yang kedua, tidak mengganggu hak orang bukan Islam di Malaysia. Sebenarnya, ia memberi semula hak orang Islam yang telah lama dihilangkan walaupun undang-undang Islam adalah undang-undang asal. Kewujudan Mahkamah Syariah sebenarnya tidak langsung mengganggu hak orang bukan Islam di Malaysia. Yang terakhir, memberi semula hak orang Islam telah lama dihilangkan. Jika perkara 121 ini digugurkan, masyarakat Malaysia Islam akan kehilangan hak mereka terhadap Mahkamah Syariah. Selain itu, kedudukan Mahkamah Syariah akan kembali mundur seperti tahun 1988 di mana Mahkamah Sivil telah mencampuri bidang kuasa Mahkamah Syariah. Hak orang Islam sebenarnya telah mula dinafikan secara tersusun semenjak tahun 1786 lagi. Dan hanya pada tahun 1988 itu, barulah Mahkamah Syariah dapat bernafas semula dan orang Islam mendapat hak mereka semula. Di samping itu, perkara 150 iaitu peristiharaan darurat. Yang pertama, memelihara hal ehwal Islam walau dalam keadaan darurat. Ini jelas menunjukkan hal berkaitan agama Islam diberi status tinggi dalam perlembagaan. Yang kedua, tidak boleh memperluaskan kuasa parlimen mengenai apa-apa perkara hukum syarak atau adat Melayu. Ini pula jelas membuktikan bahawa Islam terus dipelihara sekalipun dalam keadaan darurat yang memberi kuasa yang sangat luas kepada pihak eksekutif. Yang ketiga, peranan yang di-Pertuan Agong juga diberi penekanan dalam perlembagaan. Walaupun dalam perlembagaan tidak menetapkan bagi dia sebagai ketua agama persekutuan, tetapi dinyatakan dalam sumpah jawatan berkenaan yang di-Pertuan Agong tanggungjawab sebagai ketua agama bagi memelihara keamanan dalam pemerintahan secara adil. Yang keempat, menegaskan ada 6 hak tidak boleh digugat walaupun negara dalam keadaan darurat. Hak berkaitan undang-undang Islam, adat Melayu, kebebasan beragama, hak kewarganegaraan, undang-undang adat di Sabah dan Sarawak serta hak berkaitan bahasa tidak keterlaluan dikatakan undang-undang Islam adalah lebih tinggi dan mendahului undang-undang lain dari sudut keutamaan. Okey, pertama YDPA bertanggungjawab dalam memastikan agama Islam tidak tercemar. Maksudnya YDPA sebagai ketua agama Islam akan menjaga kedaulatan dan kesucian agama Islam itu sendiri dengan memartabatkan agama Islam dan yang kedua meletakkan tanggungjawab ke atas baginda supaya menjaga agama Islam. Seperti yang poin pertama iaitu YDPA berperanan untuk sebagai ketua agama. Beliau baginda akan menjaga kesucian agama dan memastikan undang-undang Islam dijalankan dengan betul. Okey, yang ketiga beliau diberi tanggungjawab oleh perlembagaan untuk memelihara agama Islam pada setiap masa. Okey, maksudnya untuk mengelakkan daripada sebarang ancaman dan provokasi yang melibatkan agama
agama Islam khususnya dan sebarang ancaman dari segi adat istiadat. Okey, baginda juga merupakan ketua agama Islam bagi negeri yang tidak beraja. Contohnya negeri-negeri seperti Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak yang tidak mempunyai sultan akan diketuai oleh yang di-Pertua Agong sebagai ketua agama di negeri tersebut. Seterusnya, sebab Islam telah dipilih sebagai agama rasmi bagi persekutuan. Tahukah anda kenapa Islam telah dipilih sebagai agama rasmi bagi persekutuan? Yang pertama, bebas mengamalkan agama lain. Menurut perkara 31, ianya telah menjelaskan bahawa walaupun agama Islam telah dipilih sebagai agama persekutuan, akan tetapi orang bukan Islam masih lagi bebas untuk mengamalkan agama lain. Seterusnya, menurut perkara 11 pula, ianya telah menyatakan bahawa setiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agama masing-masing. Jadi, di sini jelaslah bahawa kedua-dua perkara ini amatlah berkait tentang kebebasan beragama. Yang kedua, tiada perbezaan di sisi undang-undang. Hal ini, menurut perkara 8, ianya telah menyatakan bahawa tiada perbezaan sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam di sisi undang-undang. Yang ketiga, berhak tubuh yayasan untuk pelajaran. Okey, baiklah, ianya di sini amat berkait dengan perkara 12 yang menjelaskan bahawa setiap kumpulan agama berhak untuk menubuhkan dan menyenggara yayasan untuk pelajaran kanak-kanak mengenai agama masing-masing. Yang keempat, iaitu berkaitan dengan tidak campuri mahkamah sivil. Jadi, ianya berkait dengan perkara 121 yang menjelaskan bahawa mahkamah sivil dan juga mahkamah syariah merupakan dua bidang kuasa yang berbeza. Jadi, mahkamah sivil tidak boleh mencampuri bidang kuasa mahkamah syariah. Hal ini bagi menjaga kebaikan agama Islam yang juga boleh menimbulkan masalah dalam kalangan orang-orang bukan Islam. Seterusnya, yang kelima, iaitu melindungi hal berhubung Islam. Jadi ini amat berkait dengan perkara 150, iaitu ingin menjelaskan tentang memelihara hal ehwal Islam walaupun dalam keadaan darurat. Di sini menunjukkan bahawa walaupun dalam keadaan darurat, tetapi hal tentang Islam masih lagi berada di tahap yang tinggi dan tidak akan tergugat. Dan yang terakhir, iaitu berkaitan dengan kedudukan YDPA, yang mana memastikan yang bertanggungjawab dalam memastikan kedudukan Islam. Okey, di sini apa yang ingin dijelaskan bahawa YDPA ataupun yang di-Pertuan Agong sangatlah memainkan peranan penting bagi memastikan kedudukan Islam sentiasa terjamin di Malaysia. Berikut merupakan senarai rujukan yang telah kami gunakan untuk pembentangan ini. Sumber utama rujukan yang telah kami gunakan ialah kami menggunakan buku, iaitu Buku Pengajian Malaysia edisi kelima terbitan Oxford Fajar. Kedua, kami telah menggunakan laman Sesawang sebagai sumber rujukan kami yang sekunder. Kami telah menggunakan beberapa laman web sebagai sumber rujukan seperti laman web UKM, Akademia, Mufti Penang dan sebagainya. Akhir sekali untuk penutup. Yang pertama, perlembagaan membenarkan mana-mana penganut agama Islam untuk beramal dengan agamanya. Dari sini kita dapat lihat orang Islam itu sendiri diberi kebenaran untuk beramal dengan ajaran Islam dengan aman dan harmoni di negara Malaysia. Hal ini disebabkan agama Islam itu sendiri adalah agama rasmi persekutuan di negara Malaysia. Yang kedua, Islam mempunyai kelebihan berbanding dengan agama lain. Jika kita lihat di dalam perlembagaan Malaysia, terdapat banyak undang-undang yang mengetengahkan dan menjaga hak orang Islam di negara Malaysia. Yang ketiga, Islam diberikan tempat yang agak tinggi di tiap-tiap negeri di Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, di setiap negeri di Malaysia, terdapat raja yang menjadi ketua bagi agama Islam dan menjaga agama Islam di negeri tersebut. Dan untuk negeri yang tidak beraja, mereka mempunyai yang di-Pertuan Agong untuk menjaga agama Islam di negeri itu. Yang terakhir, semasa darurat, tiada undang-undang boleh dibuat sehingga menggugat kedudukan Islam dalam perlembagaan. Dari sini kita dapat lihat
betapa pentingnya, betapa sucinya agama Islam, kedudukan Islam itu sendiri di dalam perlembagaan Malaysia. Sehingga kan walaupun dalam keadaan darurat, tiada undang-undang yang boleh menggugat kedudukan agama Islam di dalam perlembagaan di negara Malaysia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.